Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke CDL Hands-on Online Cluster IPG. Kita akan bersiaran seperti biasa pada hari ini. Bersama-sama saya, Dr. Abdul Hadi bin Madawi, pensyarah CDL Online Hands-on Cluster IPG. Kita akan bersiaran dari pukul dari sekarang hingga pukul 4:30 petang, insyaAllah. Ya. Dan seperti biasa kita ada dua slot. Slot pertama akan dimulakan dengan snippet reflect on yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan seterusnya slot yang kedua perkongsian oleh pensyarah yang bertajuk keindahan berbahasa dalam Android, yang akan disampaikan oleh Cik Muhammad Faisal. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Datuk Dr. Mahendra Singh untuk memulakan acara snippet online, snippet reflect on. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini dan juga kepada semua yang dapat bersama untuk sesi snippets. Dan sesi saya pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu tajuk yang memang membawa satu makna yang tinggi, dan bila saya sendiri terfikir dalam kerjaya saya dalam Kementerian Pendidikan, banyak kalinya berlakunya atau ada pengaruh group think. Group think ini adalah satu istilah yang dikemukakan oleh profesor daripada Yale University, iaitu Irving Janis, dengan dia yang mengemukakan istilah group think ini pada tahun 1972. So, tuan-tuan dan puan-puan, apa sebenarnya group think ini? Mari kita ke slide yang kedua. Ada buku yang ditulis oleh beliau yang dipaparkan di sini juga. Group think adalah satu fenomena di mana satu kumpulan mencapai kata sepakat tanpa penilaian yang kritikal tentang implikasi atau alternatifnya. We make a decision kerana semua dalam mesyuarat itu setuju, dapat kata sepakat. Tetapi kita tahu kadang-kala kata sepakat kita tu tidak betul. Keputusan kita tu tidak betul, tidak menilai sesuatu masalah atau isu secara keseluruhan. Kenapa wujud hasrat begini? Kerana kita tidak mau menyinggung perasaan siapa-siapa dalam ahli komputer. Oh, kalau saya menentang apa yang dia cakap, maka berlaku macam konflik dalam mesyuarat itu. Tapi sebenarnya kita tahu maklumat yang ada pada kita tu adalah sangat penting yang perlu dikemukakan. Tetapi kita senyap. Suara kita tergugat. Kreativiti kita terbenam di situ. We do not want to convey the message. Maka kita benarkan group think, iaitu pemikiran kumpulan itu. Ada setengah buku dalam demonstrasi orang sebut herd mentality. Orang fikir bersama. Tapi group think ini adalah dalam situasi-situasi ilmiah sebenarnya. Next slide please. So kadang-kadang keputusan yang kita buat adalah ekstrim dan merupakan tidak realistik. Ya, tidak realistik dan membuat keadaan mungkin lebih tenat lagi. Dan maklumat kita dapat itu tak sama dengan keputusan yang kita buat. Kita ada maklumat, berdasarkan maklumat keputusan kita mesti sepatutnya A. Tapi sebenarnya kita buat keputusannya C. Macam tak selaras, tak seiring ya. Dan kalau sesiapa menentang, kadang-kadang kita anggap dia sebagai penentang dalam kumpulan itu. We disapprove of the person yang ada dalam kumpulan itu. Tapi sebenarnya kita perlukan pemikiran yang heterogeneous, yang daripada pelbagai perspektif. Dan itu tak apa. Kadang-kadang yang alternatif yang sepatutnya kita boleh buat, kita abaikan juga. Override yang realistik dan yang alternatif.
Dan akhirnya kita sendiri mencabar mental efficiency, kebolehan kita memikir. Reality testing sebenarnya perkara keputusan kita tu tidak waras dan juga mencabar moral judgment. Moral judgment, kita buat keputusan berdasarkan satu tarikan yang tidak membawa manfaat. Okay. Mengapa berlaku groupthink? Why is there a groupthink? Why is there semua setuju aja? Setuju. Ikut seorang. Walaupun mereka mempunyai pandangan sendiri. Satu, kerana kurang kelainan dalam kumpulan itu. Kalau kita ada satu masalah di sekolah umpamanya, kadang-kadang kita bawa juga pihak PIBG untuk dapat pandangan mereka. Atau pihak yang ketiga, atau NGO, atau pihak ketiga, siapa-siapa yang kita rasa boleh memberi sesuatu pandangan yang memang membina. So pemimpin yang tidak kelainan idea, pemimpin dalam kumpulan itu, kalau di sekolah, maka pengetua penolong kanan. So, pemimpin kadang-kadang ada juga kelebihan kalau ada kelainan idea atau pandangan. Kadang-kadang kita di bawah stres, masa terhad dan kita nak buat saja keputusan. Dan kalau kita kumpulan yang kohesif, homogenis, semua ada pandangan yang sama, semua dalam bilik itu adalah guru matematik, maka kadang-kadang kita tidak dapat lihat perspektif yang berbeza. Tiada perspektif luar. Kita hanya setuju, kita cepat ada keinginan untuk menyokong satu sama lain. Walaupun kita yakin keputusan yang kita buat itu sebenarnya tidak dapat menyelesaikan masalah yang kita sedang cuba selesaikan. Next slide please. So tuan-tuan dan puan, apa tanda-tanda kalau dalam kumpulan kita atau dalam mesyuarat dalam organisasi kita ni ada groupthink? Satu, tiada siapa persoalkan keputusan. Keputusan dibuat, semua setuju aja. Dan orang yang nak keputusan itu dipersetujui buat rasional sendiri. Walaupun data tidak menyokong rasional itu. Dan mereka sentiasa rasa mereka betul. Yang menentang itu, yang menentang keputusan atau perbincangan atau membawa makna dia sendiri, dianggap sebagai pihak lawan. Dan akhirnya memaksa semua orang untuk ikut keputusan yang ramai atau ikut ketua aja pemimpin. Dan tanggapannya, kalau semua orang senyap, maka semua setuju. Dan dalam kumpulan tu, ini yang penting, ini istilah baru yang dalam kumpulan kita kadang-kadang ada mind guards, protector of the leader atau group member yang sedang membuat pembentangan atau menyampaikan pembentangan masalah itu. Kerana mind guard ni dia akan saya menyokong tuan pengerusi walaupun dia tahu bahawa keputusan itu atau hala tuju perbincangan tidak tepat. So orang yang setuju sebegitu saja tanpa membuat penilaian yang mendalam dan selalu menjadi spokesman macam itu dalam mesyuarat atau kumpulan dipanggil mind guards. Right? Sepatutnya you need a mind of your own. Perlu minda sendiri bila nak menyampaikan sesuatu. Dan apakah impak kalau kita biarkan perkara ini berlaku dalam organisasi? Kita akan mungkin selalu buat keputusan yang salah atau lemah. Kita menggalakkan self-censorship. Apa maksud self-censorship? Senyap je, tak mau cakap. Penyelesaian masalah yang kurang efisien dan kita lahirkan harmful stereotype. Semua ikut je. Kadang-kadang kita gunakan istilah pat turun. Right? Maka wujudlah kurang kreativiti, outcome-nya negatif walaupun kita nak harapkan daripada penyelesaian masalah, kita nak sesuatu yang positif. Dan kita hanya lihat daripada satu perspektif, tidak ada alternatif atau solusi lain. Akhirnya kita jadi yes man atau yes sir. Ya. Atau kadang-kadang kita selalu gunakan SYMP, saya yang menurut perintah. Obedience to authority without question. Ini bukan nak kata kita kena memberontak ke arah sesuatu
perbincangan atau penyelesaian. Tetapi maksudnya kita beri cadangan atau beri perspektif yang membina. Jangan senyap. Biar ahli kumpulan dapat memikir sendiri bila kita beri sesuatu perspektif yang kita rasa penting untuk sesuatu masalah itu. Umpamanya kenapa berlaku ketidakhadiran yang tinggi dalam kalangan pelajar. Why? Kita boleh beri perspektif kita. Tuan-tuan dan puan-puan, slide seterusnya. So, bagaimana kita nak mengatasi ini? Adakan kumpulan, ahli kumpulan daripada latar belakang yang berbeza, elakkan dominasi oleh seorang saja dalam kumpulan itu. Gunakan round robin. Go around, minta pandangan setiap orang dalam mesyuarat itu. I like to use number 3. Even bila nak tamat mesyuarat, saya suka gunakan yang nombor 3. Bincang semua option macam mana nak menyelesaikan masalah. Dan kalau boleh dalam kumpulan, jangan kita jadi tak suka kepada devil's advocate. Orang yang selalu, maafkan saya rasa keputusan ini tidak betul. Bila orang macam ni, kadang-kadang yang lain-lain tak suka. Tapi kita kena dengar. Kadang-kadang dia ada fakta yang dia sampaikan. So, kaji risiko sebelum membuat keputusan muktamad. Kalau tak setuju, pecahkan kumpulan besar 15 orang itu kepada kumpulan kecil. Dapat pandangan kumpulan kecil. Kadang-kadang orang lebih berani nak cakap dalam kumpulan kecil. Jemput orang luar ke kumpulan utama supaya kita dapat pandangan yang berbeza. Dan kadang-kadang jangan hanya bergantung kepada pembentangan 10 slide saja. Kita kena tengok data mentah, the raw data. Daripada raw data itu kita boleh tahu, sebenarnya isu dia menunjukkan sebegini. Ya. Obesiti dalam kalangan murid tingkatan 1 ni tinggi. Data menunjukkan sebegini. So look at the raw data. Dan jadilah pemudah cara secara positif. And open mind. Dan professional. Beri peluang untuk semua. Supaya mereka dapat memberi pandangan mereka. Semua boleh didengar. Have a listening mind. Avoid a telling mindset. Have a listening mindset. Kita masuk ke slide kita yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa bahawa ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Remember, it's easier to build strong children than to fix broken adults. I can't hand you much, but I can definitely share my experience with you. Your future is created by what you do today and not tomorrow. Remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. And knowledge is thinking. Reading is thinking. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya pada petang ini. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian dalam snippet Reflect On yang bertajuk Group Think. Satu perkongsian yang amat menarik saya kira dan dapat membantu kita membuat keputusan, mencari idea-idea yang signifikan dalam kerja buat kita seharian. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Datuk Dr. Mahendra atas perkongsian sebentar tadi. Baik, seterusnya kita akan bersama-sama untuk sesi yang kedua, iaitu pembentangan yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Faizul Hafiz bin Abdul Razak dari IPG kampus Ipoh Perak. Baik, selamat datang Encik Muhammad Faizul Hafiz. Ya, Assalamualaikum, selamat datang. Ya, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya. Baik, sebelum saya serahkan kepada Encik Faizul atas perkongsian pada petang ini, perkongsian yang bertajuk keindahan berbahasa dalam Andoi. Ini tajuk yang menariklah pada saya kaitan dengan nama budaya kita Jadi sebelum saya serahkan, saya ingin kongsikan sedikit biodata Encik Muhammad Faizul Hafiz ini. Baik, Encik Muhammad Faizul Hafiz,
bin Abdul Razak merupakan seorang yang berpengalaman luas dalam bidang pendidikan, memulakan berjaya tahun 2008 di Sekolah Kebangsaan Sungai Durian, Teluk Intan, dan seterusnya di Sekolah Kebangsaan Dekung, Langkap pada 2013 ya. Baik, pada tahun 2014 beliau berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah Hili Perak sebagai penolong pegawai pendidikan daerah bagi bahasa Melayu sekolah rendah ya. Manakala pada tahun 2017 beliau berkhidmat di PPD Bagan Datuk sebagai penolong pegawai pendidikan daerah Curriculum Bahasa sehingga tahun 2019 ya. Dan seterusnya pada tahun 2019 juga beliau telah bertukar posisi sebagai penolong pegawai pendidikan daerah bahagian perancangan ya di PPD Bagan Datuk juga ya. Pengalaman beliau seterusnya ya pada tahun 2021 ya, beliau berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Perak ya, JPN Perak sebagai penolong pengarah di bahagian perancangan dan pengurusan PPD ya. Jadi banyak terlibat dalam kerja-kerja pengurusan pentadbiran ni ya. Baik, namun beliau ya, jiwa beliau ni kalau kita lihat dia tetap sebagai seorang pendidik ya. Semangat juang sebagai pendidik yang membawa beliau meneruskan kerjaya sebagai seorang pensyarah ya, di Jabatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh mulai bulan Ogos 2002 hinggalah sekarang. Untuk makluman juga beliau ni ya merupakan seorang pemegang ijazah sarjana pendidikan dalam bidang pengurusan kesusastraan Melayu dari Universiti Pendidikan Sultan Idris ya, Tanjung Balai Perak pada tahun 2012 ya. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Encik Muhammad Faizul Hafiz untuk meneruskan pembentangan kita pada petang ini. Dipersilakan Encik Faizul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Jadi yang pertamanya yang berusaha Dr. Abdul Hadi bin Madawi, pensyarah cemerlang Grade Jusasi di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Tidak lupakan juga sebentar tadi yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh selaku koordinator CDL dan seterusnya warga maya CDL yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillah pada petang ini saya diberi peluanglah untuk kita bersama-sama berkongsi idea berkaitan dengan satu tajuk yang dalam bidang kesusastraan Melayu ya, iaitu berkaitan dengan keindahan berbahasa dalam Endoi. Okey, untuk hari ini saya akan cuba mengupas tajuk berkaitan dengan satu puisi Melayu tradisional yang setakat ini sudah dilupakanlah, iaitu Endoi. Kita biasa kita dengar puisi Melayu tradisional ini seperti pantun, syair, kan, gurindam, nazam, tetapi Endoi jarang kita dengar. Endoi ni jarang kita dengar. Endoi ini merupakan satu puisi Melayu tradisional, iaitu puisi tumpang. Puisi tumpang yang biasa kita gunakan adalah untuk majlis mencukur rambut budak kecil. Endoi ni. Jadi Endoi ni salah satu bentuk nyanyian yang digunakan semasa majlis berendoi dan juga semasa majlis mencukur rambut bayi. Jadi Endoi ni merupakan satu puisi lisan yang telah pun kita gunakan sejak turun-temurun, dan barulah kita tengok Endoi ini mula dibukukan atau mula dicatat semula sebagai panduan dan juga rujukan generasi pada masa kini. Okay, saya cuba sharekan sampel Endoi. Okay. Inilah sampel Endoi. Maksudnya kalau Endoi ni ucapan mencukur rambut budak kecil, kita tengok ada 15 rangkap. Endoi ni nyanyian, berbentuk nyanyian. Maksudnya nyanyian secara beramai-ramai. Kalau tuan-tuan boleh yang mana mahir berendoi,
mungkin ada pengalaman berendoi, kita boleh berendoi lah sama-sama nanti. Jadi saya akan mengupas dalam endoi ini, saya akan mengupas ciri-ciri keindahan berbahasa dalam ni. Ini kalau kita lihat di peringkat permulaan ni, Bismillah itu permulaan nama, keadaan zatnya bersama-sama, zahirkan sifat, menyatakan isma, kadim dan taat, setia lama. Hai segala anaknya Adam, asalnya wahai Nurul Khatam, dipecahnya empat nazirnya Adam, dipecahnya pula sekian alam. Rahim bapamu turun ke ibumu, 40 hari natfah namamu, 80 hari alkah namamu, 120 hari alamah namamu. Dikandung ibumu 9 bulan, lebih atau kurang tiada ditentukan. Beranakkan di kau berapa kesakitan, berapalah pantang minum dan makan. Cukup 9 bulan bilangannya, zahirlah engkau ke dalam dunia. Barulah suka bapa ibunya, kepada engkau banyak kasihnya. Harap ibumu bukan sedikit, lama ibumu merasai sakit, 9 bulan tiada berbangkit. Boleh tuan-tuan? Jelas saya nampak saya berendai ya. Kita cuba sama-sama, kalau boleh kita berendai sama-sama lah. Dia panjang, ada 15 rangkap. Jadi itulah salah satu kata sebagai contoh lah untuk kita berendai. Okay. Kalau kita nak habiskan, saya habiskanlah sampai 15 rangkap ya. Kita dah habis ini. Dikenangkan olehmu sekalian anak, tatkala engkau lagi kanak-kanak, apabila sudah tidurmu enak, dicarikan makan manis dan lemak. Hai anakku, jangan kau bantah, peliharaan ibumu sangatlah susah. Dialih ke kiri, kanan pun basah, tiada engkau menaruh insaf. Setelah kamu sudahlah ada, siang dan malam ibumu jaga. Tidur pun tidak barang seketika, makan dan minum tidak berasa. Berapalah dian dengannya tanglung, diangkat dituam lalu dibedung. Sudahlah juga lalu didukung, kasih dan sayang tiada tertanggung. Tiada tentu siang dan malam, bangun memangku di dalam kelam. Terkejut juga di tengah malam, tidur pun tidak dapat ditilam. Kenangkan ayahmu, anak bangsawan, peliharakan di kau sangat kesusahan. Dipelihara daripada angin dan hujan, takut terkena penyakit sawan. Jika ibumu ada hamba disuruh, nyamuk pun tidak hampir ke tubuh. Tirai kelambu dibentang di bubuh, lilin dan tanglung dipasang di suluh. Walaupun ibumu ada berhutang, kain sehelai juga dipinggang.
Basah di ampai, kering di pinggang. Kenangkan ayahmu, anak bangsawan. Barang katanya, jangan dilawan. Ibu bapamu, perhubungan Tuhan. Baharulah sempurna, anak bangsawan. Jika ibumu orangnya kaya, disuruh dipelihara hamba dan sahaya, serta dikampungkan duit belanja, itu pun engkau kurang percaya. Apabila engkau dapat membilang, disuruh mengaji pagi dan petang, rumah gurumu tempat berulang, pagi dan petang tiada bersilang. Apabila engkau dapat mengaji, ibu bapamu sukalah hati. Dicarinya ringgit sehari-hari, hendak disuruh engkau ke haji. Pergi ke haji, tanah yang suci, hendak membuang nama yang keji. Syekh itu suruh mengaji, baca Quran. Jangan engkau benci. Okey. Itulah melodi untuk Endoi. Jadi Endoi sekarang ni kita lihat sumber asalnya daripada Muhammad Taib Osman pada tahun 1979. Ini dalam warisan puisi Melayu Kuala Lumpur, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan juga teks Endoi ini juga menjadi satu teks kajian oleh pelajar-pelajar tingkatan 6. Pada tingkatan 6 pada tahun, tak salah saya, pada tahun 1999. Dalam buku teks Warna Sari Sastra Melayu Tradisional Kuala Lumpur, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, itulah tuan-tuannya, itulah ya rakan-rakan warga maya sekalian berkaitan dengan Endoi. Jadi boleh ya? Itulah maksudnya istilah Endoi itu. Okay, jadi dalam Endoi ini kita tengok Endoi ini adalah satu bentuk nyanyian yang akan dilakukan untuk mengiringi upacara naik buai. Upacara ini merupakan salah satu adat istiadat Melayu pada masa dululah. Jadi kalau kita lihat sekarang ni yang popular untuk apabila majlis cukur jambul bayi itu, kumpulan-kumpulan marhaban lah biasanya. Okay, yang kedua, Endoi ini pula merupakan tradisi lisan yang berbentuk perbuatan yang disambut oleh masyarakat Melayu dan majlis keramaian untuk memeriahkan majlis. Okay, kemudian yang seterusnya, yang ketiga ni, Endoi juga dikenali sebagai puisi tumpang. Dia menggunakan bentuk syair. Maksudnya ciri-ciri Endoi ni maksudnya kita menggunakan ciri-ciri syair lah sebagai wadah penyampaian. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, saya cubalah mengupas idea yang berkaitan dengan Endoi ini, berkaitan dengan mengupas Endoi itu dengan keindahan berbahasa. Kerana apa? Kerana dalam setiap puisi Melayu tradisional ni begitu indah, begitu indah dengan ciri-ciri bahasa yang indah lah. Bukan sekadar sebagai hiburan dan sebagainya, tetapi dalam setiap puisi Melayu tradisional itu ada maksud ataupun isi yang tersirat. Okay. Masih lagi tadi kita tengok apa itu Endoi. Kita masih lagi kita tengok apa itu Endoi. Endoi ini merupakan satu bentuk nyanyian yang dilagukan. Seperti yang salah satu contoh lagu yang saya nyanyikan tadi lah. Bukan nyanyikan lah, yang saya simulasikan tadi. Itulah salah satu melodi Endoi yang digunakan dalam adat istiadat Melayu. Jadi Endoi ni kalau tuan-tuan lihat, kalau rakan-rakan warga maya sekalian, Endoi ni kita menceritakan tentang kisah-kisah Nabi untuk dijadikan teladan. Sebab itulah dalam Endoi tu banyak mesej ataupun pengajaran yang boleh kita cungkil nantilah. Kita akan cuba tengok satu persatu. Okay, Endoi ini digunakan untuk menyampaikan nasihat kepada golongan kanak-kanak supaya berbuat baik, berbudi bahasa dan juga menghormati ibu bapa. Jadi kalau dalam Endoi yang saya lagukan tadi, yang saya nyanyikan tadi, adalah banyak kepada untuk memberi mesej kepada kanak-kanak ataupun golongan muda dalam proses menghormati ibu dan bapa. Okay.
endoi dia mengandungi unsur pengajaran dan nasihat serta hendaklah sentiasa berpegang kepada ajaran agama. Ya, endoi ini tidak semata-mata dianggap sebagai dunia hiburan tetapi digunakan sebagai alat untuk menggerakkan dan juga menyedarkan masyarakat. Ya, malah endoi dia membicarakan soal-soal ilmu pengetahuan, budi pekerti manusia yang disandarkan kepada ajaran agama Islam. Okay, jadi kupasan kita pada hari ini, kupasan saya pada hari ini, saya menggunakan teori. Satu teori yang sesuai untuk kita kupas, iaitu teori Puitika Sastra Melayu yang dipelopori oleh Muhammad Haji Saleh. Ya, dalam teori Puitika Sastra Melayu ni, yang pertama dia dalam teori ini dia menceritakan tentang falsafah dan konsep keindahan. Yang kedua dia menemukan idealisme keindahan. Yang ketiga memahami fenomena keindahan. Dan yang keempat dia mengangkat nilai keindahan teks dan mencari makna. Yang kelima dia menghubungkan hubungan-hubungan yang berada di luar teks. Nanti kalau tuan-tuan tengok ya, tuan-tuan dan perempuan tengok nanti, dalam teks endoi itu sebenarnya memang dia mengupas kehidupan masyarakat pada masa dulu dan juga pada masa sekarang lah. Okay. Jadi dalam kupasan pada petang ini saya cuba mengungkap kepada 5 keindahan berbahasa. Ya, yang pertama keindahan dalam penceritaan. Yang kedua, keindahan dalam pengungkapan. Yang ketiga, keindahan dalam pengajaran. Yang keempat, keindahan dalam perasaan ataupun rasa. Dan yang kelima, keindahan dalam asli. Kalau keindahan dalam pengungkapan, penceritaan, pengajaran, perasaan ataupun rasa dan juga asli ini ada dalam teori, dia merupakan ciri-ciri keindahan berbahasa dalam teori Puitika Sastra Melayu. Kita pergi satu persatu. Kita tengok yang pertama ialah keindahan dalam penceritaan. Okay, keindahan dalam penceritaan. Okay, perjalanan cerita dalam endoi ini, kalau tuan-tuan lihat, warga maya sekalian lihat, setiap rangkap dalam endoi itu dia bersifat kronologi. Maksudnya dia mengikut urutan waktu supaya dia menunjukkan pendengar ataupun pembaca endoi ini memahami setiap isi kandung cerita yang dibawa dalam endoi. Maksud bersifat kronologi ini dia mengikut urutan. Kalau kita tengok tadi dalam perangkap yang pertama, dia menceritakan tentang bagaimana permulaan manusia. Dan seterusnya di peringkat perkembangan, dia menceritakan tentang pengorbanan ibu dan bapa. Dan di peringkat peleraian tu, apa kehendak ibu dan bapa apabila anak-anak mereka membesar nanti. Kalau kita lihat plot dalam endoi ini bersifat kronologi lah. Maksudnya ada plot di peringkat permulaan, ada plot di peringkat perkembangan dan ada plot di peringkat peleraian. Jadi akhirnya dalam endoi ini hasrat ibu bapa tu tinggi. Kalau terlihat kan hasrat ibu bapa tu terlalu tinggi. Dia nak memastikan apa-apa pun kesemua anak yang dikandungkan, yang dibela, yang dibelai, yang dididik, yang dimanjakan, yang diasuh, pastinya nak memenuhi rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji dalam yang tadilah. Okey, kita tengok yang pertama ya. Kupasan yang pertama ni kalau tuan-tuan lihat sekarang ni ya. Manusia terjadi apabila berlakunya persenyawaan antara manusia, iaitu lelaki dan perempuan. Ini yang dikatakan dia bersifat kronologi. Dalam endoi itu dia menceritakan peringkat rangkap pertama itu ceritakan bagaimana manusia itu terjadi. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di sini kan yang kita berenda tadi, contoh yang di sini kan rahim bapamu turun ke ibumu 40 hari natfah namamu 80 hari alkah namamu 120 hari alamah namamu. Tu nak dikatakan bagaimana kejadian manusia di peringkat permulaan endoi itu. Dia dikatakan rahim bapamu turun ke ibumu, maksudnya kita lihat banyak benih lelaki tu masuk ke berjumpa dengan benih perempuan, maka terbentuklah fetus, embrio, kemudian bayi dan seterusnya. Itulah dilahirkan kan, namanya anak tu dilahirkan. Okay, kupasan yang kedua masih lagi bawa penceritaan, diceritakan tentang seorang ibu akan mengalami kesulitan mengandung selama 9 bulan. Dia kemudian mengalami kesakitan dan kerumitan semasa melahirkan anak. Seterusnya ibu akan menempuh alam selepas bersalin, iaitu berpantang selama 44 hari. Ibu akan berpantang dari segi makan dan minum demi menjaga kesihatan anaknya dan dirinya supaya tidak mendapat kecelakaan di kemudian hari. Kan kalau kita lihat rangkap yang seterusnya tu ialah bagaimana kerumitan seorang ibu mengandungkan anaknya selama 9
9 bulan. Kan kita lihat kalau dalam enda itu, rangkap enda itu, kita lihat di sini kan, dikandung ibumu 9 bulan, lebih atau kurang tiada ditentukan. Peranakan di kau berapa kesakitan, berpantanglah berapalah pantang minum dan makan. Kalau itulah kita kan. Kalau ibu je yang boleh merasai bagaimana dia membawa anaknya tu dalam perut kan selama 9 bulan. Kalau lelaki dia tak rasa pun. Kan, jadi bila saya dengan pelajar saya tu, saya kata yang lelaki ni kalau nak tahu macam mana beratnya perempuan mengandungkan anak, membawa anak ke hulu ke hilir tu, ambillah 4 biji kelapa, 4 biji nyor tu, gantung di leher, kan, gantung di leher. Rasalah itulah beratnya ibu tu membawa anak dalam perut. Okey, itu. Kemudian yang ketiga, kita tengok kegembiraan mengiringi ibu dan bapa kerana mendapat cahaya mata. Seperti yang dihajati oleh semua pasangan yang mendirikan rumah tangga. Yang keempat, tengok pada pengorbanan ibu dan bapa seharusnya dikenang oleh anak-anak walaupun mereka tidak pernah mengharapkan sesuatu balasan. Inilah yang dikatakan apabila anak-anak kita tu faham tentang setiap rangkap dalam enda itu, mereka akan faham bagaimana penceritaan kepada pengorbanan ibu dan bapa sebelum mereka dilahirkan, semasa mereka kecil, semasa mereka dah berada di alam persekolahan, sehinggalah mereka besar, mereka bekerja dan sebagainya itulah. Ya. Kalau kita lihat pada contoh-contoh yang saya nyatakan di sebelah huraian tu, banyaklah ya. Kita tengok kan, cukup 9 bulan bilangannya, zahirlah engkau ke dalam dunia, baharulah suka bapa ibunya, kepada engkau banyak kasihnya. Harap ibumu bukan sedikit, tinggilah harap daripada bukit. Lama ibumu merasai sakit, 9 bulan tiada berbangkit. Itulah beberapa rangkap yang kita nak kaitkan dengan keindahan berbahasa dalam konteks penceritaan. Okay, yang seterusnya, lah kita tengok kepada keindahan berbahasa dalam pengungkapan. Okay, keindahan berbahasa dalam pengungkapan ni, dia menunjukkan kepada pengungkapan kesusahan dan kesedihan. Ia sebagai tanda pengajaran dan pendidikan kepada generasi yang mendatang dalam mengharungi perjalanan hidup di dunia ini. Apa dia konteks ini? Kupasan daripada endoi tadi. Kita tengok yang pertama. Keindahan yang kedua ni, keindahan dalam pengungkapan ni, dia mengungkapkan kisah kesusahan dan kisah kesedihan. Tapi apa dia punya ungkapan tersebut? Kita tengok yang pertama, dia menunjukkan kesusahan membentuk seorang manusia. Ya, walaupun dalam rangkap tersebut menceritakan tentang kesusahan dalam membentuk manusia, tetapi ia menjelaskan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kita tengok kan perjalanan nak menjadi seorang manusia tu, seorang manusia tu memang terlalu sukar kan. Walaupun tu kita tengok cabaran pasangan yang telah berkahwin bertahun-tahun kan. Kalau Allah kata tak ada rezeki lagi untuk dapat anak, memang tak dapat lagi kan. Itu kita bukan kita nak tengok kepada susahnya membentuk seorang manusia, susahnya untuk menjadikan manusia tu, tetapi kita tengok kepada bagaimana kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itulah kita tengok kan, kalau kita tengok kepada rangkaian yang pertama tu, hai segala anaknya Adam, asalnya wahid nurul khatam, dipecahnya 4 nazirnya Adam, dipecahnya pula sekian alam. Itu nak katakan tentang kehebatan juga kekuasaan Allah yang Maha Esa. Okay. Yang kedua, kita tengok macam dia menunjukkan kesusahan seorang ibu dalam menjalani kehidupan sebagai seorang ibu yang hamil. Ibu hamil lah. Okay. Proses mengandung selama 9 bulan menunjukkan satu tempoh yang lama perlu diharungi oleh seorang
seorang ibu. Itu pun kita di sini kita nampak bagaimana seorang ibu tu susah, kan? Susah untuk menempuhi alam kehamilan tu. Kan mungkin ada mungkin isteri kita lah, tahu ada isteri kita kan, dengan alahannya kan, sampai sampai bau kita sendiri pun dia tak nak bau, kan? Sampai bau dapur pun dia tak boleh. Itu menunjukkan kesusahan dan kesedihan itu. Dia sedih bukan sedih kerana seksa, tapi sedih tu kerana gembira. Kan? Okey. Kemudian yang ketiga, kita menunjukkan kesusahan seorang ibu dalam membesarkan anak-anak. Kita memberi ingatan kepada anak-anak tentang pengorbanan ibu. Amatlah perit, susah dan menyedihkan. Kalau kita lihat Enda ini di peringkat permulaan, di peringkat kata separuh perjalanan tu, dia hanya menceritakan tentang ibu je. Dia maksudnya dalam Enda yang sampel Enda yang kita tengok tadi, hampir separuh perjalanan Enda itu dia lebih menceritakan tentang kehebatan seorang ibu. Lepas tu di bawah-bawah tu lah baru dia nampak kepada tanggungjawab bapa, kan? Tanggungjawab bapa lah yang di bahagian akhir Enda itu. Okey. Kemudian kita lihat situ menunjukkan kesusahan seorang ibu dalam membesarkan anak-anak. Dia memberi peringatanlah kepada anak-anak tentang pengorbanan ibu. Ya, amatlah perit, susah dan menyedihkan. Okay, yang keempat, kesanggupan seorang ibu dan bapa ia menjaga anak-anak sehingga sanggup mengabaikan keselesaan diri sendiri. Dan ibu bapa sanggup berjaga malam dan tidak makan dan juga minum. Ini dalam memberi pengawasan kepada anak-anak. Jadi itu yang di sebelah tu lah contoh 4 rangkap yang menunjukkan kepada cabutan rangkap dalam Ndui tadi. Okay, seterusnya kita pergi masih lagi kepada keindahan dalam pengungkapan. Kan ibu bapa sanggup berhutang demi anak-anak, kesungguhan dan mendidik dan mengasuh anak-anak, dia memerlukan kos hidup yang tinggi. Jadi kesungguhan sedemikian merupakan harapan anak-anak untuk hidup dalam sebuah. Jadi kalau lihat dalam Ndui tadi, kan walaupun ibumu ada berhutang, kain sehelai juga di pinggang, basah di ampai, kering di pinggang, didukung digalas, tiada berenggang. Kesanggupan ibu bapa untuk berhutang demi dia mengharapkan anak-anak hidup dalam serba mampu. Seterusnya kita tengok seorang ibu meluahkan perasaannya. Ya, sekiranya dia seorang ibu yang kaya, dia akan menyediakan seorang pembantu untuk menjaga anak-anaknya dan dibelanjakan apa sahaja yang diingini oleh mereka. Ini tidak kepada impian seorang ibu, kan. Kalau kita tengok, kalau dia tu ibu tu seorang yang berharta, berduit, dia akan belanjakan apa yang anak-anak nak, kan. Tu. Kemudian yang ketiga, kesedihan dalam kegembiraan ditunjukkan semasa anak-anak sudah memasuki alam persekolahan. Ini pendidikan diutamakan oleh ibu dan bapa semata-mata untuk menjadikan anak-anak yang berguna. Jadi ibu dan bapa sanggup mengorbankan apa sahaja demi memberikan pendidikan yang semaksimum mungkin tanpa mengira wang dan ringgit. Jadi apabila dia dah masuk rangkap dalam Enda itu dah di bahagian bawah tu dah mula menceritakan di bahagian perkembangan tu, Enda ni dah mula menceritakan bagaimana kehidupan seorang anak, seorang ibu, seorang bapa. Itulah ini dalam keluarga. Kalau kita lihat, kan, kesedihan dan kegembiraan tu apabila anak-anak sudah memasuki alam persekolahan. Kan, apabila engkau dapat membilang, disuruh mengaji pagi dan petang, rumah gurumu tempat berulang, pagi dan petang tiada bersilang. Apabila engkau dapat mengaji, ibu bapamu sukalah hati, dicarinya ringgit berhari-hari, hendak disuruhkan engkau ke haji. Inilah harapan ibu atau ibu bapa lah kepada
anaknya. Okey, apabila dah memasuki alam persekolahan. Okay, seterusnya kita pergi kepada keindahan dalam pengajaran. Yang ketiga, ya, keindahan dalam pengajaran, dia mengajar dan mendidik anak-anak dalam mengharungi liku-liku kehidupan yang mendatang. Dia mengajar anak-anak tentang asal-usul mereka agar mereka lebih memahami dan mengerti erti kehidupan sebenar. Itu dalam konteks keindahan dalam pengajaran. Tetapi dalam endui tadi, kupasan daripada endui tadi, kita tengok yang pertama, dia mengajar umat Islam digalakkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan sesuatu yang untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap manusia disarankan supaya tidak mengingkari segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam endui, sebelum kita berendui, kita mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dia diberikan kejiwaan dan kerohanian. Ini yang sangat penting kerana seseorang akan menyaksikan kebesaran Allah apabila dilahirkan kelak. Maksudnya daripada setiap rangkap endui itu, kita boleh kupas bagaimana setiap rangkap endui itu menjadi pengajaran kepada anak-anak. Okay, kemudian yang ketiga, kita tengok pada pengorbanan seorang ibu yang mengalami kesulitan mengandungkan selama 9 bulan. Diteruskan lagi dengan pengorbanan seorang ibu yang mengalami kesakitan dan kerumitan semasa melahirkan anak. Diceritakan lagi bagaimana seorang ibu tu dia menempuhi alam berpantang selama 44 hari, iaitu berpantang dari segi makan dan minum demi menjaga kesihatan anaknya dan dirinya supaya tidak mendapat kecelakaan di kemudian hari. Jadi itulah keindahan dalam pengajaran. Maksudnya setiap rangkap dalam endui itu, dalam endui ni kita ada 15 rangkap, setiap rangkap tu ada mesej dia. Setiap rangkap tu ada mesej, tapi kita kena hayati setiap rangkap tu. Tapi kalau tuan-tuan warga maya sekalian, kalau betul-betul berendui, kita hampir boleh menitiskan air mata lah. Kalau kita menghayati, menjiwai kan. Kalau betul-betul tu, kita sendiri bila kita melafaz, kita menyanyikan pantun, menyanyikan endui tu, kita akan rasalah tersentuhnya hati tu sebagai kalau kita hayati setiap rangkap dalam endui itu. Okey. Masih lagi bahawa keindahan dalam pengajaran, pengorbanan, anak-anak perlu mengenang jasa dan pengorbanan seorang ibu yang mengandungkan dan melahirkan kita. Ibu mengharapkan anak-anaknya menjadi insan yang berguna terhadap bangsa dan agama. Jadi ibu bapa berusaha keras mencari rezeki agar dapat memberi kehidupan yang sempurna kepada anak-anak. Jadi kita kaitkan lagi beberapa contoh rangkap dalam endui tadi yang untuk menjadi bahan buktilah kepada kupasan yang telah pun dibuat tadi. Okey. Masih lagi bahawa keindahan dalam pengajaran, anak-anak haruslah menghormati kedua orang tua mereka kerana tanpa mereka di dunia ini tiadalah kita. Dan anak-anak disarankan supaya mengenang jasa ibu dan bapa yang selama ini mendidik dan memelihara kita sehingga menjadi seorang insan yang sempurna. Jadi anak-anak perlu mengenang jasa dan pengorbanan seorang ibu yang mengandungkan dan melahirkan kita. Ibu mengharapkan anak-anak menjadi insan yang berguna terhadap bangsa dan agama. Kan ibu bapa berusaha keras mencari rezeki agar dapat memberi kehidupan yang sempurna kepada anak-anak. Kalau kita lihat situ kan, kalau dalam rangkap endui itu, kan kita tengok kepada berapalah dian dengannya tanglung, diangkat dituam lalu dibedung, sudahlah juga lalu didukung, kasih dan sayang tiada bertanggung. Kita nampak kan, rangkap ni dah menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu dan bapa kepada anak. Jadi anak-anak kena menghargailah pengorbanan ibu dan bapa. Kita berceritakan kepada anak-anak. Kemudian keindahan dalam perasaan. Ini keindahan yang keempat. Keindahan dalam perasaan dan juga rasa. Jadi kita lihat kalau endui ni, bila kita hayati endui ni, kita dapat lihat bagaimana perasaan seorang anak apabila dia mendengar alunan endui itu. Yang pertama kita tengok rasa kagum. Kan rasa kagum, bagaimana para pembaca ataupun pendengar dia berjaya mendatangkan perasaan dalam diri masing-masing
setelah mempelajari endoi atau setelah melagukan endoi ke, menyanyikan endoi ke, kalau kita hayati betul-betul endoi ni, perasaan rasa kagum, rasa suka, rasa kasihan akan kita rasalah semasa kita berendoi. Okay, yang pertama kita tengok rasa kagum tu jelas dibuktikan dengan mengenai keajaiban ciptaan Allah dalam penzahiran manusia. Kan diceritakan manusia berasal daripada benih lelaki dan benih perempuan yang disatukan dalam rahim sehingga membentuk janin dan akhirnya lahirlah seorang bayi. Kemudian yang kedua, rasa kagum juga kita tengok dalam semasa kesungguhan seorang ibu mengandungkan bayi kan, dan mengendongkannya ke mana sahaja ibu itu pergi. Selain itu, kekaguman seorang ibu sanggup hidup berpantang selepas bersalin. Dan yang ketiga, menunjukkan rasa kegembiraan terpancar pada ibu dan bapa yang menerima kehadiran cahaya mata setelah mengandungkannya selama 9 bulan. Ini rasa-rasa yang kita dapat rasai bila kita hayati setiap rangkap ataupun setiap stanza dalam endoi itu. Okay? Rasa kagum, rasa gembira, dan itulah yang tadi. Jadi inilah rasa-rasa yang dirasai kan apabila kita berendoi lah. Nanti tuan-tuan cubalah cari teks endoi ini dalam, ataupun nanti saya cuba kongsikanlah dengan Dr. Hadi. Dr. Hadi mungkin boleh sebarkan teks endoi ni. Tuan-tuan berendoi sama-sama kan. Sebab puisi endoi ni saya lihat memang dah kata apa, dah dilupakan dah. Ya, okey, sebab tu lah ini kajian saya lah semasa saya buat master tu. Ya, berkaitan dengan endoi. Okey. Dan keindahan yang terakhir iaitu keindahan asli. Jadi kalau kita lihat, keindahan asli ini menjurus kepada ciri-ciri puisi Melayu klasik iaitu pantun dan syair. Kalau maksudnya sekarang ni kalau endoi ni dia lebih kepada syair lah, ya, bentuk-bentuk ataupun ciri-ciri syair. Ya, ciri-ciri puisi Melayu klasik ini meliputi aspek rangka luaran puisi. Ya, rangka luaran puisi ni kita boleh tengok bilangan baris serangkap, bilangan perkataan serangkap, bilangan sukata sebaris dan juga pola rima akhir. Jadi kalau kita lihat dalam sampel endoi tadi, upacara mencukur rambut budak kecil, kita ada 4 baris rangkap dan bilangan rangkap keseluruhannya adalah 15 rangkap. Jadi setiap rangkap tu ada 4 baris. Jadi bilangan patah perkataan sebaris antara 3 hingga 5 patah perkataan. Dan bilangan sukata sebaris pula antara 8 hingga 12 sukata. Dan pola rima akhirnya ialah A. Ini kalau tuan-tuan guru-guru sastra, ya, guru-guru bahasa Melayu boleh jelaslah apa yang saya ceritakanlah, keindahan dalam asli. Ya, keindahan asli. Jadi maksudnya dalam endoi ni walaupun dia puisi tumpang, tapi dia masih lagi menggunakan ciri-ciri syair. Ya. Okay. Jadi itulah kata kupasan endoi, berkaitan dengan endoi dengan menggunakan teori poetika sastra Melayu dan dikupas dengan 5 ciri keindahan yang terdapat dalam teori poetika sastra Melayu yang dipelopori oleh Muhammad Haji Saleh. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saja pada hari ini, dan sekiranya tuan-tuan ingin bertanya ke dan sebagainya, saya boleh cuba usaha untuk menjawablah. Jadi saya tangguhkan di sini dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih. Okay, baik. Terima kasih saya ucapkan pada Encik Muhammad Faizul Hafiz atas perkongsian yang sangat menarik. Ya. Tadi kita sama-sama dapat dengar, ya, bagaimana Encik Muhammad Faizul Hafiz telah berendoi, ya, menyanyi, bukan menyanyi, apa nak sebut je, berendoi lah, ya. Ada 15 rangkap semuanya, ya, dan telah dikupas, ya, dengan mendalam, ya, apa dia endoi tadi, ya, dan ciri-cirinya. Jadi macam ni, kita sekarang ni ada saya bukalah, ya, kepada slot untuk Q&A. Sekiranya ada soalan nak bertanya, bolehlah kemukakan soalan itu secara terus ataupun soalan itu ditulis pada ruangan chat ini, ya. Tadi saya ada nampak dia orang kata ada yang bertanya,
Endo ini puisi ke? Ada tanya tadi. Tak silap saya. Okey. Terima kasih Dr. Hadi. Okay. Endo inilah salah satu puisi. Dia puisi, kita panggil puisi tumpang. Puisi tumpang ni dia masih lagi dia menggunakan ciri-ciri puisi Melayu tradisional. Seperti yang saya katakan tadi lah. Puisi Melayu tradisional dia menggunakan ciri-ciri syair. Dia menggunakan ciri-ciri syair. Tapi Endo ini dia masih bersifat puisi. Okay, kalau saya tengok kepada komen-komen di ruangan chat tu, okay, majlis bercukur anak pertama ada dengar ni. Betul lah. Kan Puan Fazilah Ramli. Dia katakan masa majlis bercukur anak pertama ada dengar ni. Okey, terima kasih. Kemudian Puan Siti Zaria saya tengok lama dah tak dengar. Okey, terima kasih. Kita tengok lagi. Kalau Ada, kita ada soalan ni daripada apa tu, Izraudin kata saya ya. Dia kata adakah lenggok dalam menyampaikan endoi macam tuan baca tu saja atau boleh lenggok lain-lain jika suka? Okey. Lenggok enda ni lenggoknya seperti itu. Kalau katakan lenggok lain tu macam mana? Lenggok ikut suka tu dia enda ni dia lebih kepada kepada lenggok mendayu-dayu kan, dia lebih kepada maknanya katakan moral dia pun jedar dia pun tekanan dia pun lebih kepada lenggok dia mendayu-dayu. Sebabnya tujuan enda ni dia nak bagi, kalau kita buat lenggok ikut suka tu, kalau katakan Encik Izraudin Muhammad Ifran tu kan, katakan lenggok macam mana? Lenggok dia kalau katakan syair, dia kalau kita bersyair dia ada banyak irama kan. Kalau kita bersyair banyak irama. Kita ada irama hiasan, kita ada irama selenan delima, irama dandan setia. Banyak dia punya lenggoknya. Tapi kalau endoi, endoi ni dia lebih kepada lenggok yang begitu. Tapi sesetengah dia kalau kita lihat, kalau sesetengah negeri kan mungkin lenggoknya lari sikit daripada apa yang saya lakukan tadi. Yang ni endoi yang saya lakukan ni endoi yang di terserah saya di Kedah ataupun di Perlis, di sebelah utara tu lenggoknya begini. Okey. Boleh ya Cik Izraudin? Okey, kita buka lagi soalan kalau ada. Okey, ni ada tadi. Syair ada beberapa versi. Endoi ada ke? Okey. Syair banyak versi. Syair dia banyak versi. Kita yang biasa yang popular kepada selendang delima, kan, selendang delima. Kemudian yang popular juga sekarang ni kepada irama hiasan. Irama hiasan, kemudian kita ada irama dodoi, irama dandan setia. Jadi banyak syair tu banyak versi atau banyak lenggok lah. Kalau endoi ni tu saya kata tadi, endoi ni dia masih lagi berpegang kepada ciri-ciri syair. Tapi mungkin endoi ni dia boleh tengok kepada irama dodoi lah. Kalau kita nampak di situ. Kan kalau katakan kalau yang Puan Fazli ni dia kata syair ada beberapa puisi, ada beberapa versi, syair banyak versi. Syair memang banyak versi lah. Kalau contoh kita pergi kepada versi syair yang biasa kita dengar kepada syair selendang delima, itu dah biasa terdengar. Kalau kita tengok kepada syair irama dandan setia, dia lain sikit. Dia rentak lebih rentak kepada rentak rancak sikit. Contohlah saya pakai kepada puisi ni. Kan kalau kita katakan kalau syair versi irama dandan setia, dia lain kan. Rahim bapamu turun ke ibumu, 40 hari Narfah namamu, 80 hari Alkah namamu, 120 hari Alamah namamu. Itu dandan setia. Itu syair dandan setia. Kalau syair selendang delima tu dia memang melodi Melayu lah. Okey. Boleh ya? Itu Puan Cikgu Fazli lah. Cikgu Fazilah Ramli dia kata dari negeri mana asal usul endoi ni? Okay, asal usul endoi. Endoi ni adalah salah satu tradisi lisan. Dulu memang tak ada lah. Memang tak ada pun petikan tu ataupun teks yang ditulis
untuk endoi ni. Dia memang tradisi lisan. Maksudnya orang dulu-dulu dia akan bila nak menyampaikan sesuatu mesej dan juga pengajaran kepada anak-anak, mereka akan buat secara lisan dia. Kehebatan masyarakat dulu. Tapi sekarang ni itu saya kata tadi yang Muhammad Tayyib Osman tu dia cuba membukukan endoi pada tahun 1970 tu. Lamalah. Dari negeri mana asal usul endoi? Kalau kita lihat asal usul endoi ni dia bermula dari kalau saya tak silap dia bermula daripada negeri Perlis. Sebab tu dia di peringkat di bahagian utara tu Perlis, Kedah, Perak sendiri pun berendoi juga Perak. Cuma melodi kalau di taman saya di Teluk Intan ni waktu berendoi tu kumpulan Marhaban dia hampir sama melenggut yang saya lakukan tadi. Sebab itulah di taman saya tu grup tu dia cuba untuk melakukan endoi ni yang dalam lenggut yang samalah. Okey. Ada soalan ini Ya. dari Siti Saidah. Dia tanya perbezaan antara endoi dengan gurindam. Okey. Apa beza endoi dengan gurindam? Okey. Apa perbezaan endoi dengan gurindam? Okey. Kalau dari segi bentuk beza dari segi bentuk, gurindam ni dia dua baris rangkap. Kan? Contoh macam gurindam, gelama senohong ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Itu gurindam, kan? Gelama senohong macam mana? Gelama senohong siakap senohong, gelama ikan duri. Kan? Dia gurindam ni dia banyak. Macam gurindam ni pun dia punya lenggo dia pun kata lebih kepada bersifat nasihat juga. Cuma beza endoi dengan gurindam ni, endoi dibina dengan 4 baris rangkap menggunakan ciri-ciri syair. Tapi kalau gurindam ni dia adalah 2 baris rangkap. 2 baris rangkap tu dia lebih mirip kepada ciri-ciri pantun. Pantun 2 kerat tu. Itulah ya. Maksudnya dari segi lenggok melagukan gurindam dengan endoi itu hampir sama. Kan siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Dia stop situ je. Itu yang kedua tu rangkap kedua. Macam gurindam ni juga dia lebih kepada macam satu isi kandungan yang lebih kepada bukan bentuk satu penceritaan. Kalau gurindam ni bukan dalam bentuk satu penceritaan. Gurindam ni dia lebih kepada bersifat nasihat juga, tapi dia bukan satu bentuk penceritaan. Saya ada juga banner yang gurindam rukun Islam tu pun ada, tapi dah lama dah, saya dah lupa dah di mana saya simpannya. Kalau macam gurindam rukun Islam, dia boleh menjurus kepada satu penceritaan. Bagaimana dia menceritakan tentang setiap rukun Islam yang ada dalam setiap rukun Islam tu, yang 5 perkara tu. Kan? Cikgu Faizal boleh share slide tak? Okay, insyaAllah saya akan cuba sharekan. Tapi sebelah selatan macam tak pernah dengar endoi ni. Sebelah selatan macam di Johor. Mungkin tapi dia banyak kepada sebelah utara lah. Saya nampak endoi dia banyak kepada sebelah utara. Sebab itulah endoi ni kalau mengikut satu fakta tu, dia bermula di negeri Perlis, endoi ni. Adakah endoi boleh dinyanyikan mengikut dialek negeri berbeza-beza? Endoi ni dia tak mengikut dialek negeri. Dia endoi ni salah satu je bahasa yang kita gunakan lah. Dia lebih kepada, kalau kita bersyair pun dia nada pun nada kan. Jadi endoi pun lebih kurang begitulah. Dia tuan. Okey, maknanya betul lah apa yang saya ceritakan tadi, gurindam tu macam mana? Jadi Puan Siti Saidah pun dah betul, dah jelas lah. Ya tuan, saya tadi baru ajar tentang gurindam. Dia gurindam ni dia mirip kepada gurindam ni dia menggunakan ciri-ciri pantun 2 kerat. Itu gurindam. Kalau endoi dia menggunakan ciri-ciri syair. Sebab itulah endoi ni
Syair itu sendirilah satu penceritaan. Itu syair kan. Sama dengan endoi. Endoi ni pun satu penceritaan. Dia ada plot dia, ada plot permulaan, ada plot perkembangan dan juga ada plot peleraian. Sebab tu tadi di akhir endoi ni kita endingkan dengan slow lah kan. Dan nada yang slow. Okey. Okey, gurindam lebih kepada sebab dan akibat. Okey, betul? Gurindam tu lebih kepada sebab dan akibat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua, di ruangan chat itu ada disertakan link ya untuk e-sijil. Jadi bolehlah ya gunakan link tersebut untuk e-sijil bagi pendaftaran kehadiran hari ini ya. Okey, baik, kita masih lagi ada masa. Kita ada satu atau dua soalan lagi, boleh dikemukakan kepada Cik Muhammad Faizul. Ada tanya ni, perbezaan endoi dengan puisi tradisional? Okey, endoi, okey, dia endoi dengan puisi tradisional ni, endoi itu adalah puisi tradisional. Okey, Barry Asrin. Apa perbezaan antara endoi dengan puisi tradisional? Okay, endoi itu sendiri, endoi itu adalah puisi Melayu tradisional, tetapi dia di bawah cabang puisi tumpang. Kalau kita lihat puisi Melayu tradisional ada dua cabang. Satu puisi Melayu tradisional itu sendiri, ada pantun dan syair, dan satu lagi ada puisi tumpang. Masih lagi bawah cabang puisi Melayu tradisional. Puisi tumpang tu seperti nazam, gurindam, endoi sendiri, kemudian nazam, gurindam, endoi, mantra, teromba. Itu. Jadi dia tak ada beza. Endoi itu adalah salah satu karya puisi Melayu tradisional, tapi dia di bawah kumpulan ataupun di bawah genre puisi tumpang. Puisi tumpang ni ada dalam puisi Melayu tradisional. Okey. Okey, mungkin satu soalan lagi kalau ada. Tak ada dah kot soalannya. Semua dah tanya. Okey. Okey. Sangat dah semua dah jelas ya. Jadi saya sekali lagi memberi ruang pada Cik Muhammad Faizul Hafiz ya untuk membuat sedikit rumusan lah ya terhadap apa yang disampaikan pada hari ini. Jadi saya persilakan Cik Faizul ya. Okay. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hadi selaku moderator pada petang ini. Itulah saya ada rumusannya. Endoi ini salah satu puisi Melayu tradisional yang orang kata kian dilupakan lah. Jadi sebab itulah saya ambil inisiatif untuk kaji semula endoi ini, tetapi lebih fokus kepada keindahan berbahasa dalam endoi. Kalau kita lihat endoi ini sendirilah salah satu puisi yang menyampaikan mesej kepada anak-anak kita supaya menghargai dan juga menghormati ibu bapa. Menghargai jasa ibu bapa dan juga menghormati ibu bapa. Dan juga mengikut apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Dan setiap perbuatan yang boleh menggurus hati ibu bapa tu, anak-anak perlu dijauhilah. Jadi endoi itu dikaji dengan menggunakan teori poetika sastra Melayu yang mencakupi 5 ciri keindahan berbahasa dalam teori tersebut. Itu yang pertama adalah keindahan dalam penceritaan, yang kedua keindahan dalam pengungkapan kesusahan dan kesedihan, yang ketiga keindahan dalam pengajaran, yang keempat keindahan dalam perasaan, dan yang kelima keindahan ciri-ciri asli. Jadi kelima ciri keindahan ni ada dalam teori poetika sastra Melayu dan dikupas melalui endoi. Jadi saya rasa itulah rumusan saya pada petang ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cik Muhammad Faizul Hafiz bin Abdul Razak atas perkongsian yang amat menarik pada petang ini ya. Perkongsian berkaitan dengan bidang puisi lah. Jadi yang tajuk keindahan berbahasa dalam endoi itu sendiri ya. Terima kasih Daung Keladi ya, kalau ada ruang dan peluang kita akan
jemput lagi lah ya Encik Faizul ni ya untuk berkongsi berkaitan dengan bidang kesusasteraan ya. Baik, pada warga Maya sekalian, saya juga ucapkan banyak terima kasih di atas kesudian bersama-sama bersiaran dalam slot CDL, hands-on online, kluster IPG ya, pada petang ini. Baik, insyaAllah ya, kita akan berjumpa lagi ya dalam siri seterusnya pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan insyaAllah ya. Jadi saya tangguhkan dulu perbincangan kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Okey. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih tadi. Yes. Terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih.